Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, Vanakkam, Dacian Hao, Annyeonghaseyo, Konnichiwa, Buenos Dias. Apa khabar semua? Bersama saya Kai Sensei dalam cara mudah skor prinsip akaun langkah 4 iaitu penyata kewangan dengan pelarasan. Okey guys, mari kita teruskan. Okay, ini saya ambil satu contoh soalan. Kita buat satu soalan SPM tahun 2017. Saya harap nampak dengan jelas. Okay, dekat soalan ni, Encik Amir adalah pemilik kedai maju, runcit maju, Bimangan Duga pada 30 Jun 2017. Dapat soalan macam ni, anda baca dulu sekali lalu. Okay, tengok belian dan jualan. Okay. Okay, dekat soalan ni, tengok belian dan jualan. Mana satu belian, mana satu jualan. Okey, jualan sebahagian kredit, belian adalah debit. Okey, kemudian pulangan belian, pulangan jualan. Okey, kalau jualan dekat kredit, pulangan jualan dekat debit, dia berlawan. Begitu juga dengan belian dekat debit, pulangan belian dekat kredit, bila pulangkan dia berlawan. Okey, kemudian kita tengok sekali lagi sampai ke bawah. Okey, dekat bawah ni, dekat soalan imbangan duga ni, dia tak ada bagi tak ada peruntukan hutang ragu. Okey, jika ada maklumat tambahan, kita kena wujudkan peruntukan hutang ragu lah. Okey guys, tengok maklumat tambahan ada dekat bawah ni. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 maklumat tambahan. Okey, saya akan pindahkan maklumat tambahan. Saya akan bincang satu-satu maklumat tambahan dekat sebelah. Okey, dekat slide seterusnya. Okey guys. Yang pertama adalah inventory pelarasan inventory. Okey, ini saya ambil pada maklumat tambahan tadi. Okey, inventory pada 30 Jun 2017 nilai pada harga 16,500 dan 34,780 pada harga pasaran. So ada dua nilai, kita nak ambil yang mana satu. Saya rasa ni ramai pada dah tahu. Okey. Tips dia lah ambil nilai yang terendah iaitu 16,500. Okey. Terus highlightkan, terus tandakan. Inventory akhir. Yang kita gunakan dekat akaun perdagangan untung rugi. Kemudian kita gunakan juga dekat aset semasa dekat PKK. Nilai ini kita masukkan 16,500 inventory. Okey. Kadang-kadang ini salah satu bentuk berkaitan dengan inventory. Kadang-kadang, ini sebagai tambahan, soalan dia keluar macam ni. Inventory pada 30 Jun 2017, dia bagilah bentuk jadual. Kadang-kadang soalan bagi bentuk jadual. Jadi kita nak buat macam mana? Okey, so dia bagi ada harga kos, harga pasaran dan jenis inventory. Ada produk A, B, C, D. Ada dua harga bagi setiap produk. So, tips dia, kita ambil nilai yang terendah bagi setiap produk dan jumlahkan. Okey, produk A. Produk A, 1,000 dengan 2,000. Mana paling rendah? Okey, 1,000 ada tikkan 1,000. Produk B, 3,000, 2,500. Mana paling rendah? 2,500. Kita tik B. Kemudian produk C, 5,000 dengan 3,000. Mana paling rendah? Kita ambil yang 3,000 paling rendah. So, begitu juga seterusnya produk D, 2,000 dengan 3,500. 2,000 paling rendah, kita tikkan 2,000 tu. Okey, kemudian kita jumlahkan mana yang terendah bagi setiap produk tu. Okey, kita jumlahkan. Okey, ini trik dia lah. Ni kalau inventory biasa soalan sama ada bentuk tadi ataupun bentuk yang ini untuk penilaian inventory. Okey guys, next. Maklumat tambahan seterusnya, dia cakap sepanjang tahun keuangan Encik Amir membuat ambilan untuk kegunaan peribadi seperti berikut. Barang niaga RM2,000, RM1,000 setiap bulan. Telah direkod dalam akaun gaji. Maksudnya dia ada ambil barang niaga dan bentuk tunai. Okey. So, kita pergi satu persatu. Setiap bulan. Bila ada perkataan setiap bulan ni, kena hati-hati. Kena ingat jarakkan 12 lah. Setahun tu ada 12 bulan. Tempoh perakaunan tu biasanya setahun. Okey. So, bila barang niaga, ingat dalam kepala. Barang niaga dia akan merujuk kepada belian sebab kita beli barang niaga tu. Okey, barang kita beli. So pelarasan dia bila kita ambilan, okey, kita ambil barang yang kita beli tadi berkurang. Okey, so belian kita tolak 2,000. So ambilan tambah 2,000. Ingat ambilan
kita gunakan perkataan ambilan bila dia gunakan untuk tujuan peribadi. Okay, ambilan ni bila untuk tujuan peribadi sahaja ataupun kegunaan anak, kegunaan keluarga. Okey. Okey, seterusnya. Okey, nanti dekat akaun perdagangan untung rugi anda buat macam ni lah, belian. Okey, dalam kurungan. Okey, masukkan nilai belian asal dia 335692, tolak 2000. Tu jalan kerja dia. Tulis siap-siap sebelah dia. Okey. Okey, kemudian kedua, gaji. Okey, gaji kita kena tolakkan 12,000 dalam akaun gaji. Sebab apa? Sepatutnya dia ambil-ambilan. Okey, tapi dah termasuk dalam akaun gaji. So, akaun gaji tolak 12,000. Ambilan bertambah 12,000. Sebab dia salah masuk akaun. Okey, nanti buat macam ni lah. Okey, gaji 110854. Gaji yang asal tolak. Okey, 12 bulan darab 1,000. Buat macam ni. Dekat akaun perdagangan untung rugi. Begitu juga dengan ambilan. Nanti buat 12,000 tambah 2,000. Ni dekat PKK. Okey, seterusnya. Okey, belanja penyelenggaraan bangunan 134,600 termasuk mengubah suai bangunan 85,000. Okey, belanja selenggara dengan ubah suai dua perkara berbeza, tapi dia dah termasuk dalam belanja selenggara. Selenggara ni maksudnya repair bangunan. Selenggara lah. Maintenance dia, tukar lampu. Okey. Dan sebagainya lah. Kita tukar kipas. Ubah suai, tukar ubah suai maksudnya kita renovate bangunan tu. Struktur bangunan tu kita ubah. So, bila kita ubah bangunan tu, jadi bangunan tu menjadi lebih besar dan nilai dia makin bertambah. Okey. So, kita tengok. Kesan dia, belanja penyelenggaraan bangunan kita tolak 85,000. Okey, kemudian bangunan kita tambah 85,000. Bangunan bertambah besar. Bangunan tu aset bukan semasa kita. Okey, nanti buat macam ni. Belanja penyelenggaraan bangunan dekat akaun perdagangan untung rugi bahagian belanja 134,600 kat ujung dia tu tolak 85. Okey, begitu juga dengan bangunan dekat aset semasa. Aset bukan semasa. Okey, 22,500 tambah 85,000. Tunjukkan jalan kerja macam ni lah. Okey. Seterusnya, hutang sebanyak 130 dihapuskan sebagai hutang lapuk. Okey, ni hutang lapuk. So, pelarasannya hutang lapuk, tengok dekat imbangan duga. Okey, asalnya 325, kita tambahkan lagi 130. Okey. Okey, kemudian akaun belum terima pula. Okey. Orang yang hutangan kita ni 135,330, kita tolak 130. Orang hutangan kita tak dapat collect, kita tak boleh kutip 130. So kita tolak lah. Jadi dia ni catatan bergu lah. Tambah dekat hutang lapuk, akaun belum terima berkurang. Okey. Kemudian peruntukan hutang ragu diwujudkan pada kadar 2% atas akaun belum terima bersih. Okey, so akaun belum terima bersih tadi tu. Okey. Sekejap mana tadi? Ni akaun belum terima bersih 135,330 tolak 130. Okey, ni akaun belum terima bersih. Okey. 130 ni adalah hutang lapuk. Akaun belum terima bersih ni, akaun belum terima 135,330 tolak 130. Okey, kita dapat 135,200. Okey, ni akaun belum terima bersih kita dah dapat, baru kita darabkan peruntukan hutang ragu. Okey, kita darabkan dengan kadar dia 2%. Okey, ini maklumat tambahan dalam soalan tadi. Soalan akan saya bagi dekat link dekat bawah, boleh download beserta dengan jawapan insya-Allah. Okey, dah dapat nilai dia 2704. Okey, untuk ini salah satu bentuk soalan peruntukan hutang ragu. Okey, ni salah satu bentuk soalan peruntukan hutang ragu. Dalam imbangan duga ni dia tak bagi untuk soalannya ni. Kebiasaannya dia bagi peruntukan hutang ragu, dia ada peruntukan awal. Ni dia tak bagi. Dia darab teruslah 2704. Kita tengok bentuk soalan yang lain melibatkan peruntukan hutang ragu. Okey.
Contoh, peruntukan hutang ragu dalam imbangan duga ialah 2,500. Dia dah bagi 2,500. Okey, dalam imbangan duga dah bagi 2,500. Kemudian, lepas kita kira darab berapa persen, yang dia bagi contoh banyak sebelah tu, 2% contohnya, nilai baru kita dapat 2,000. PHR yang baru adalah 2,000. Okey, kemudian yang lama 2,500. Jadi anda buat macam ni. Senaraikan kedua-dua macam ni. Kemudian buat anak panah macam ni. Okey, yang lama pergi ke baru. Okey, so kita tengok yang nilai yang lama pergi yang baru ni, nilai dia 2,500 bagi 2,000, nilai dia bertambah ke berkurang? Menaik ke menurun? Okey, menurun so kita buat anak panah macam ni. Nilai dia menurun. Kalau dia menurun, okey, kira berapa beza dia adalah 500. Okey, berkurang. So, kalau menurun, kita rekodkan beza dia tu adalah dekat hasil. Okey. H hasil hasil. Dekat akaun perdagangan untung rugi, kita tulis hutang ragu 500 dekat hasil. Okey. Kemudian, yang 2,000 nilai yang baru ni, kita masukkan dekat PKK. Okey, penjadukan kewangan, peruntukan hutang ragu, di mana kita akan tolak dengan akaun belum terima. Okey guys. Okey, seterusnya contoh yang lain, situasi lain. Okey, ini peruntukan hutang ragu dalam imbangan duit ialah 2,000. Okey, lepas dah kira nilai baru anda dapat 2,200. Okey. Kemudian nilai lama 2,000. Sama juga. Okey, lama buat anak panah macam ni. Lama pergi baru. Okey, sekarang lama pergi baru ni nilai dia meningkat ke menurun? Maksudnya meningkat. Okey, bila dia meningkat, kita buat anak panah ke atas. Menaik lah. Bila menaik, dia pergi dekat bertambah. Okey, kirakan beza je. 2,200 tu kita tolakkan 2,000. Beza dia 2,000. So, kalau dia naik ke atas, dia pergi dekat belanja. B tu, ingat B dekat atas. Okay, B belanja kan, hasil dekat bawah kan, tadi menurun. So, takut lupa, B dekat atas, B belanja. Dekat belanja hutang ragu 200. Okay, lama pergi baru tu meningkat. Kita hantar dekat, buat anak panah macam tu, dia naik. Okay, kadang-kadang pelajar lupa. Okay, pelajar lupa, alamak, atas ni belanja ke hasil. So, yang B, belanja mulakan huruf B. Hasil mula dengan huruf H. So, mana dulu? B kan? So, B dekat atas. Okay, tu tricks dia lah. Okay, nilai baru ni kita hantar dekat PKK, peruntukan hutang ragu. Okay, nilai yang warna orange tu, hutang ragu kita hantar dekat akaun perdagangan untung rugi, bahagian belanja. Okay guys, harap ni banyak bantu. Okay, seterusnya, maklumat tambahan yang lain. Pinjaman 12% dibuat pada 1 Januari 2017. Okey, bila soalan macam ni, dia bagi tarikh. So, kena hati-hati. So, langkah pertama, kirakan tempoh faedah yang dikenakan. Okey, so, kita ambil 1 Januari 2017 hingga 30 Jun 2017. Kira pakai tangan. Ingat, kira guna jari untuk elak kesilapan. Jangan main congak. Jangan main tambah tolak. Kadang-kadang boleh tersilap. So, nak selamat guna jari. Kira Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun. 6. So, kita tahu 6 bulan tempoh dia. Okey. So, kirakan faedah sepatutnya. Langkah kedua, kirakan faedah untuk tahun tersebut. So, pinjaman tadi dekat imbangan duga adalah 80,000. Kat soalan 80,000, nilainya 12% sudah bagi. Kita darat 12% tahun. Kemudian kita darat 6 bulan per 12 bulan. Kita dapat 4,800. Inilah nilai sebenar faedah pinjaman tersebut. Okey. Langkah 3, bezakan. Kirakan perbezaan faedah sepatutnya dengan nilai di akaun perdagangan untung rugi. Nilai di imbangan duga. Okey, silap bukan akaun perdagangan untung rugi, di imbangan duga. So, awak tengok dekat imbangan duga,
apa faedah yang telah dibelanjakan tu. Okey, tengok. Macam bezakan lah. Okay, ialah 2,400 dekat imbangan duga 2,400. So, nilai baru 4,800 soal 2,400. Beza dia 2,400. Maksudnya 2,400 ni dia belum bayar lagi, guys. Okay, guys. Okay, so 4,800 ni nilai yang baru ni, nilai sepatutnya kita masukkan dekat akaun perdagangan untung rugi. Tulis tu faedah pinjaman 4,800. Okay, kena ingat Okay, nilai sepatutnya. Kemudian jawapan yang baru ni 2,400 ni kita masukkan dekat PKK. Okay, bahagian liability semasa. Faedah pinjaman belum bayar. Kita tulis 2,400. Kita hantar dekat situ. Okay, next. Okay, maklumat tambahan yang lain. Pelarasan yang perlu diambil kira. Contoh pertama, sewa belum terima 600. Mana-mana bila ada perkataan belum terima, senang je. Kita tambahkan je. Kita cari maklumat dia dekat imbangan duga, kemudian kita tambah nilai je dekat situ. Okay, sewa terima maksudnya 2,400 dekat imbangan duga. Kita tambahkan dengan 600 jadi 3,000. So, nilai terbaru dekat imbangan duga adalah 3,000. 3,000 ni kita hantar dekat akaun perdagangan untung rugi. Hasil sewa diterima menjadi 3,000. Okey, dan 600 ni kita hantar dekat PKK aset semasa, iaitu sewa belum terima 600. Okey. Kemudian gaji. Gaji belum bayar 2250. Okey, so kalau belum bayar kita kena tambah Okey. Belum terima tambah. Jangan belum bayar pun kita kena tambah. Kita tengok hasil dengan belanja. Dia berbeza. Okey. Tadi tu hasil, ni belanja, gaji. So, gaji kita kena ambil nilai yang setahun lah. So, kita tambahkan. Jadi, nilai kat imbangan duga 110854. So, nilai yang belum bayar 2250 kita tambahkan. So, nilai yang baru kita hantar dekat akaun perdagangan untung rugi belanja, gaji yang terbaru, nilai dia. Kemudian, 2250. Okey, dekat PKK, liability semasa, gaji belum bayar, 2250. Okey, seterusnya, inventory alat tulis 875. Alat tulis telah diambil kira dalam akaun belanja pejabat. So, kita kena keluarkan inventory tersebut pada akaun pejabat. So, akaun belanja pejabat 42694 tadi kita tolak dalam imbangan duga kat soalan, kita tolak 875. Okey. Dapat 4189. So 489 ni kita hantar dekat akaun perdagangan untung rugi, bahagian belanja, belanja pejabat yang terbaru 41809. 875 kita hantar dekat PKK aset semasa sebab dia inventory alat tulis. Okey. Kita tengok contoh yang lain. Ini bukan tak dalam soalan. Soalan-soalan lain kadang-kadang ada. Okey. Sewa diterima sebanyak 600 adalah untuk tahun hadapan. Maksudnya sewa ni dia dah bayar dulu. Sewa tahun depan dia dah bayar. Okey. So, kita nak buat macam mana? So, sewa diterima contohnya 3,000. Okey. Yang kat imbangan duga adalah 3,000. Kita tolak 600. Jadi, kita dapat 2,400. Okay, kita hanya nak buat akaun untuk tahun semasa sahaja. Okay, so kita kira hasil dengan belanja untuk tahun semasa sahaja. So, kita kena tolak lah. Ni kira dah prabayar. So, nilai 2,400 kita masukkan dekat sewa diterima dekat akaun perdagangan untung rugi bahagian hasil. Nilai terbaru. Kemudian 600 ni kita hantar dekat PKK. Liability semasa. Sewa diterima belum terperoleh. Okey. Ayat dia, sewa diterima belum terperoleh. Kita belum memperoleh dia lagi. Okey guys. Okey. Seterusnya kadar bayaran RM5,000. Kita tolakkan dengan 200 sebab dia terlebih bayar. Ni belanja. Tadi tu hasil. Okey. Ni contoh dia, salah satu contoh belanja. Kadar bayaran terlebih bayar RM200. So, kita tolakkan lah siap-siap.
Kadar bayaran dekat imbangan duga 5,000. Kemudian maklumat tambahan bagi tahu terlebih 200. So kita tolakkan. Ni belanja, mana-mana belanja pun sama. Okay, so nilai yang terbaru kita masukkan dekat akaun perdagangan untung rugi bahagian belanja kadar bayaran 4,700. Kemudian dekat PKK kita tulis kadar bayaran prabayar 200 dekat aset semasa. Okay, tak kira lah mana-mana hasil ataupun belanja keadaannya, contoh yang lain, dia punya masuknya sama. Dekat akaun perdagangan untung rugi dengan PKK. Okay, seterusnya. Susut nilai dibentukkan seperti berikut. Bangunan 2% setahun mengikut kaedah garis lurus. So, kita tengok bangunan. Ini kaedah garis lurus ataupun atas kos nama lain dia. So, tadi ada ubah suai bangunan. Okay, so bila kita dah tambahkan, okay, kalau tak ada, tak payahlah, harga kos darab terus je. Okay. Susut nilai kaedah garis lurus ni kita darab terus je pada harga kos. Okay, tadi ada tambah suai, nilai ubah suai, kita tambahkan dengan harga kos, darabkan dengan kadar susut nilai untuk soalan yang ini. So, kita darabkan terus. So, dapat 6,200. 6,200 ni nanti kita hantar dekat akaun perdagangan untung rugi bahagian belanja. Kita tulis susut nilai bangunan 6,200. Jangan tulis susut nilai terkumpul ya. Salah nanti. Dekat akaun perdagangan untung rugi dikira sebagai belanja, kita tulis susut nilai bangunan 6,200. Kemudian dekat PKK kita tulis susut nilai terkumpul bangunan 4,500, kita tambah 6,200, 51200. 45,000 ni kita dapat dekat imbangan duga. Okay, dia dah terkumpul. So, next, lekapan 10% setahun mengikut kaedah baki berkurangan. Okay, ini kaedah baki berkurangan. Formula dia harga kos, okay, tolak susut nilai terkumpul, okay, darab kadar susut nilai. Dia ada tertolak. So, berdasarkan soalan, harga kos kita ambil dekat imbangan duga, susut nilai terkumpul kita ambil dekat imbangan duga, kemudian kita darabkan dengan 10% nilai dia. Okay, kalau dapat jawapan 6862. 6862 ini hantar dekat akaun perdagangan untung rugi bahagian belanja. Susut nilai lekapan dan lekapan 6862. Tulis susut nilai lekapan. Nilai dia. So, kat PKK, susut nilai terkumpul lekapan dan lekapan ni adalah 16,200. Kita tambahkan dengan nilai yang terbaru. Kita hantar kat PKK. Okey, susut nilai ada 3 guys. Okey, satu kaedah garis lurus, kaedah baki berkurangan. Lagi satu, kaedah baki berkurangan ni nama lainnya apa dia? Nilai buku. Ada juga. Okay, next. Lagi satu kaedah purata lah. Okay, ini contoh. Saya buat satu contoh. Biasanya dia untuk alat-alat kecil, alat tulis. Ini contoh lain. Untuk susut nilai saya ajar sekali terus. Susut nilai dibentukkan seperti berikut. Alat tulis kaedah penilaian semula. Ini salah satu kaedah paling senang. Dia akan bagi nilai awal. So, inventory awal alat tulis contohnya RM1,000. Kemudian, dekat maklumat tambahan dia ada beli alat tulis RM2,000. Kemudian, inventory akhir alat tulis ada RM2,500. So, jadi kita nak buat macam mana? Yang inventory akhir ni confirm lah kita masukkan terus dekat PKK aset semasa sebagai inventory akhir alat tulis 2,500. So, baki awal alat tulis tu, kita tambahkan dengan belian alat tulis. Berapa yang kita beli kita tambah, kemudian kita tolak baki akhir alat tulis. So, kita akan dapat 500. Maksudnya, yang awal kita tambah berapa beli, kemudian baki akhir ada 2,500. Berapa banyak kita dah belanjakan. Berapa banyak alat tulis kita dah pakai. Itu 500. Dia tak semestinya alat tulis. Dia kadang-kadang alat-alat kecil. Dia barang-barang yang kecil saja. Biasa kaedah penilaian semula ni. Senang je. Okay. Awal, tambah beli, tolak yang akhir. Okay. Dia yang kalau dekat PKK tu dia masukkan dekat aset semasa.
Ni special. Yang lain tadi dekat atas tadi semua jawapan masuk dekat aset bukan semasa. Okey. Dekat mana dekat alat tulis 500. Okey, ini contoh jawapan. Pertama sekali, kalau tak tahu nak buat, tajuk atas tak ingat, ambil nama kedai, nama perniagaan dulu, kedai runcit, maju. Kemudian kat soalan dia akan beritahu, sediakan akaun perdagangan dan untung rugi bagi tahun berakhir 30 Jun 2017. So, ambil perkataan tu, copy balik, tulis balik ke atas. Perkataan sediakan tu tak payahlah. Kita ambil tajuk je saja. Okey, dah buat. Okay, ni jawapan dia, saya dah buat kan. Okey, format saya dah ajar macam mana nak buat dalam video sebelum ini. So, kalau ini format standard Okey, dekat sini mungkin nampak kecil, nanti anda boleh print. Okey, anda tengok dekat atas, saya susun satu persatu. Okey, contoh dekat sini belian belian dekat sebelah dia ada kurungan kan. Tadi saya ada tunjukkan pasal awal-awal tadi. Belian dalam kurungan berapa tolak berapa. Belian asal tolak ambilan tadi 2000. Jadi dalam kerja tu buat dekat situ. Sebaik-baiknya. Begitu juga tengok dekat bawah. Lagi satu, tengok dekat saya punya soalan ni, jawapan ni saya tak buat kurungan. Okey, elakkan buat kurungan. Okey. Kecuali rugi ke, tak apalah. Tapi sebaiknya jangan buat kurungan. Okey, format kalau kurungan dia je kurang bagus lah sebenarnya. Okey, jadi sebab kita dah buat simbol dekat hujung tu. Okey. Kemudian dekat bawah tu tengok sewa diterima tadi. Okey. Okey, 2,400 tambah 600. Buat dalam kerja dekat situ. Tengok begitu juga gaji. Saya nak tekankan kat situ lah. Item-item ni nak hafal ni semua saya dah bagi tahu kaedah dia nak kenal pasti. Hutang lapuk bertambah, hutang ragu. Tengok sampai bawah sekali untung bersih. Next, kita tengok dekat PKK pun sama juga. Dia akan bahagian B kat soalan, sediakan menyata kedudukan kewangan salin balik. Soalan dia tu, perkataan sediakan jangan tulis. Kemudian kedai runcit maju tu ke atas lah. Nama kedai. So, ini jawapan dia. Tengok begitu juga dengan tengok bangunan tadi. Yang kerja saya buat sebelah dia. Okey, sebaiknya buat macam tu. Benarnya tak wajib tapi sebaiknya. Okay, katakanlah tiba-tiba anda tersalah kira kan. Nilai bangunan tu. Termasukkan nilai kos. Tapi dekat bangunan tu, awak buat jalan kerja. Kurang-kurang boleh dapat one off. Kalau tengok jenis pemakahan dia. Awak tersalah tulis. Okey, begitu juga lengkapan. Okay, dekat bawah. Kita tengok akaun belum terima. Tadi saya buat dan kerja dekat situ. Okay, susun kerja macam mana saya buat ni. Ini adalah format SPM sebenar. Standard SPM. Okey. Kemudian saya tertinggal dekat bahagian liability semasa ni patut saya gariskan lagi bawah 1,400 tu saya gariskan. Saya tertinggal. Kita tengok beza kan. Modal kerja. Asingkan. Aset semasa tolak liability semasa. Okey, kita buat 3 kolom. Kemudian tulis modal kerja, mesti tulis. Aset semasa tolak liability semasa, kita akan dapat modal kerja 89715. Kadang-kadang kita tolak walaupun jawapan salah, kita dapat one off, satu markah dalam SPM. Okey. Begitu juga dekat bawah. Okey, susun modal awal tambah untung bersih, dapat jawapan. Hinggalah sekali lah gariskan jawapan dia. Susun macam ni. Okay guys, terima kasih kerana menonton sampai habis. Untuk dapatkan soalan, sila download, tekan link dekat bawah dengan jawapan dia. Okay, terima kasih atas sokongan anda. Sila like, subscribe, share dan komen. Okay, sampai jumpa dan jumpa lagi. Bye-bye. Adios.